subtopik 2.2 iaitu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. So kalau kita lihat, okey, ini bermaksud sejarah penggubalan. Apa itu penggubalan? Iaitu sejarah pembentukan ataupun pembinaan ataupun pembentukan perlembagaan persekutuan. Baik, apa itu perlembagaan? Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Undang-undang tertinggi persekutuan, iaitu Persekutuan Malaysia. Persekutuan Malaysia. Kejap, ada pula pelajar yang tak tahu, cikgu nak guna link mana ni pula. Pelik betul cikgu ni. Okey. Okey. So, cikgu dah bagi link tu. Okey. So, lupalah cikgu bagi link. Sekejap. Okey, link pun cikgu lupa bagi. Macam mana? Okay. Okey, so okey, so kalau kita lihat di sini, okey, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, undang-undang tertinggi. Okey, kita lihat Okey, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, kalau kita lihat, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan bermula pada tahun 1877. Okey, 1877 hingga tahun 1957. Jadi pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Dan di Malaysia, okey, apakah badan yang membuat undang-undang? Badan perundangan itu dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Ingat negara kita Parlimen yang buat undang-undang. Tak ada tempat lain, memang Parlimen. Dan sejak negara mencapai kemerdekaan, ahli Parlimen lah memainkan peranan, okey, meminda perlembagaan. Maknanya mengubah suai perlembagaan bagi menegakkan keadilan dan menegakkan kedaulatan negara. So, sebagai rakyat, kita perlu menghargai jasa pemimpin yang berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara. Baik, kalau kita lihat di sini, okey, kita telah pelajari hari itu di negeri-negeri Selat, terdapat Charter of Justice, okey, untuk melindungi para penduduk. Okey, sementara itu pembentukan undang-undang di negeri Melayu, okey, dimulai oleh Majlis Negeri Perak. So di negeri Selat ada Charter of Justice, tetapi di peringkat negeri Melayu, kat mana cikgu? Di peringkat negeri Melayu bermula pada tahun 1877, iaitu mesyuarat pertama Majlis Perak. Kalau kita lihat mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak inilah pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. It's okay, Arif? Pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya peranan yang sama ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Maksudnya, okay, kita tengok Raja Muda Yusof duduk di tengah ni. Raja Muda Yusof duduk di tengah bersama-sama Sir Hugh Law. Ini Sir Hugh Law. Okey. Berdiri di depan di Kuala Kangsar Perak pada tahun 1880. Okey, 1880. Jadi kalau soalan tanya tentang apakah undang-undang yang mula-mula, undang-undang perlembagaan yang mula-mula dibuat di Malaysia sebenarnya adalah pada tahun 1877 oleh Majlis Negeri Perak. Majlis Negeri Perak lah yang mula-mula membuat, menggubal undang-undang bagi negeri Perak.
Kemudian barulah negeri-negeri lain ikut. So itu pada tahun 1877. Baik, kemudian kalau kita lihat di sini, okey, iaitu pada tahun 1946 yang kedua. Baik, 1946. Soalan cepu cemas. Cepu cemas cepu cemas. Pada hari ini dalam tahun 1946, pada hari ini dalam tahun 1946, apakah perkara yang berlaku di Malaya? Ya, betul Sarina. Okey. Pada hari ini, okey, pada tahun 1946, apa yang berlaku di Malaya? Iaitu berlakulah Malayan Union. Sebab hari ini 1 April. Kan orang selalu buat apa? April Fool kan? Hari ini kan 1 April. Hari ini 1 April. So 1 April hari ini pada tahun 1946, telah ditubuhkan Malayan Union. Take note benda tu. Malayan Union telah ditubuhkan pada tahun. Malayan April Fools. Oh ya ke Sarina? Bagus Sarina. Baik. So kalau kita lihat, pada tahun 1946, iaitu pada tahun ketika ditubuhkan Malayan Union, undang-undang di negeri-negeri Selat. Undang-undang di negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Undang-undang NNS ini digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu NNMB digubal oleh Majlis Persekutuan. Itu. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula ditubuhkan ataupun digubal oleh Majlis Negeri. Bermakna di sini 3 perbezaan. Take note perkara ini. 3 perbezaan yang kita boleh ambil kat sini. Pada tahun 1946, undang-undang NNS. Kita kata NNS dibuat oleh siapa? Oleh Majlis Undangan Negeri. Majlis Undangan Negeri. Kalau korang nak ambil, boleh ambil. Kira short notes kat sini lah. Kemudian kalau undang-undang, undang-undang bagi NNMB, ianya digubal oleh siapa? Majlis Persekutuan. Dan satu lagi iaitu undang-undang undang-undang NNMPB, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, digubal oleh Majlis Negeri. Nampak tak? So kenapa cikgu buat macam ni cikgu? Supaya kamu nampak jelas. Kalau kamu baca baca di bahagian itu saja, maknanya kalau katakan kamu baca yang ini saja, kamu macam tak nampak. NNS, Majlis Undangan Negeri, NNMB, Majlis Persekutuan, NNMPB, Majlis Negeri. Tak faham Tapi bila kita keluarkan, bila kita keluarkan jadi macam ni, barulah nampak, NNS Majlis Undangan Negeri, NNMB Majlis Persekutuan, NNMPB Majlis Negeri. Jadi itu baru betul. Baik. Ada satu soalan. Ini soalan yang sama juga ni. Soalan yang sama juga. Cikgu, nanti dalam exam kena tulis ayat penuh ke tulis short form dia je? Baik, korang tengok sini. Perasan tak? Dalam ayat ini, kalau kita tengok dalam ayat ini, dalam perenggan ni, korang tengok betul-betul korang tengok betul-betul. Dalam perenggan ini, korang perasan tak bahawa NNS, NNS, dia terus tulis short form. NNS. Dia tak ada pun mention negeri-negeri Selat. Dia terus tulis NNS. Tapi bila NNMB, dia tulis dulu negeri-negeri Melayu Bersekutu, kemudian dia buat short form NNMB.
Dan kemudian dia buat pula Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu NNMTB. Dia buat. Okey. Okey. Kenapa? Soalannya kenapa dia buat macam ni? Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa NNS dia tak mentionkan? Kenapa NNMD dan NNMD dia mentionkan nama penuh? Sebab short form? Nah. Anyone here? Siapa yang faham? Okey. Sekejap. Cikgu dengar laungan azan asar. Okey. So kita berhenti sekejap Sekejap 2 minit, 2 minit. Untuk menghormati azan asar sekejap Okey, short form ini NNS ini kerana apa? Sebelum itu dia telah mentionkan negeri-negeri selat itu. Okey, nampak tak dia dah guna di NNS. Okey. Dan juga dia telah mentionkan sebelum itu juga di kawasan di bahagian muka surat sebelum ini. Okey. NNS lagi dia guna NNS. Dan kalau kamu tengok sebelum tu dia dah mentionkan lagi iaitu di sini British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat. Kemudian dia dah mentionkan juga short form. Dan selepas itu dia terus guna short form. Jadi bila dia dah mentionkan NNS, maka selepas itu dia dah mentionkan negeri-negeri selat NNS, maka seterusnya dia akan guna NNS. So tak perlu nak ulang lagi. Tak perlu nak ulang lagi. So dalam bahagian yang ini kalau kita lihat, negeri Melayu Bersekutu dan negeri Melayu Tidak Bersekutu dia baru mentionkan kat sini. That's why dia tulis. Tapi lepas ini dalam muka surat yang sama, kalau dia nak mentionkan balik, dia boleh guna short form sahaja. NNMD dan NNMTB. So itu teknik juga dalam bila kamu menjawab soalan dalam esei ke kan. Ini juga teknik yang boleh diguna pakai. Itu cara dia. Okey, baik, bagus. So kalau kita lihat di sini, okey. Ini adalah kita kata sebagai Akta dan Ordinan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1886 dan juga ini buku The Laws of Federated Malay States. Buku undang-undang bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu, Federated Federated Malay States maknanya negeri-negeri Melayu Bersekutu. Itu ada undang-undang dia, ada buku dia. Okey. Baik, itu pada tahun 1946. Okey, pada ketika pembentukan Malaya Union pada tahun 1948. Kita tahu bahawa 1948 di tanah Melayu kita telah British telah menubuhkan PTN 1948. Iaitu yang kamu belajar pada tahun lepas. Kamu belajar dalam sejarah tingkatan 4 iaitu dalam bab yang berapa? Dalam bab yang ke-5. PTN 1948. Okey. Jadi, bila ditubuhkan PTN 1948, maka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini adalah titik penting pembentukan sebuah persekutuan. Yang mana adanya negeri Melayu, ada Melaka dan juga ada Pulau Pinang. So, antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Maknanya, pada 1948, dia punya undang-undang, dia bergantung kepada apa tahu? Kepada perjanjian ini. Perjanjian Persekutuan Melayu itu menjadi satu undang-undang. Undang-undang pada tahun 1948 berkaitan dengan pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Dan inilah dia. Kalau kita lihat, inilah dia Raja-Raja Melayu. Bersama-sama dengan General Sir Gerard Walter Robert Templar. Maknanya Sir Gerard Templar lah. Yang ini Sir Gerard Templar. Iaitu Pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-25. So di antara yang kita boleh kenali antaranya ini Sultan, ini yang di Petong Besar Negeri Sembilan.
Ini Negeri Sembilan. Ini Sultan Selangor. Ini Sultan Selangor. No. Ini Sultan Selangor, Sultan Syamuddin. Ini Sultan Johor, Sultan Ibrahim, itu Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim. Ini Sultan Terengganu. Okey. Kemudian juga diambil oleh ini Sultan Perak. Okey. Dan ramai lagi. Okey. So, tak perlu tulis nama perlu kan cikgu? Tak perlu. Okey, tak perlu. So, itu pada tahun 1948. Dan kemudian, pada tahun 1957, 57 negara kita merdeka. Bila negara kita merdeka, okey, sebuah suruhanjaya perlembagaan. Okey, negara kita merdeka tentang sebuah suruhanjaya perlembagaan dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persatuan Melayu atau Suruhanjaya RIT telah ditubuhkan, dan ini telah kamu pelajari dalam bab berapa? Ini kamu pelajari dalam bab yang ke-9. Sejarah form 4, betul? Bab 9 sejarah form 4, kamu belajar tentang Suruhanjaya Perlembagaan atau Suruhanjaya RIT itu. Dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 ini disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Jadi, perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. So, ingat poin dia, iaitu negara kita ni, perlembagaan negara kita berasaskan model Westminster yang diambil dari Britain. Maksudnya di sini negara kita bukan negara Islam. Ingat ni, negara kita bukan negara sistem pemerintahan Islam, bukan. Negara kita adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan berasaskan Westminster, iaitu berasaskan British. Berasaskan British. Jadi kita tidak boleh mengisytiharkan diri kita negara Islam, kan? Kita boleh isytiharkan negeri kita ataupun negara kita sebagai negara yang agama rasminya adalah agama Islam. Itu boleh. Itu perbezaan dia. Itu perbezaan. Jadi, telah jelas bahawa negara kita memang mengambil model Westminster untuk dijadikan sebagai perlembagaan. Baik. Semasa, kalau kamu masih ingat tentang 5 perkara terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957. Baik, kalau kita lihat dalam Perjanjian Persekutuan 1957 yang ini, ada 5 perkara terma rujukan utama. Apa itu terma rujukan utama? Ini yang cikgu cakap. Maknanya kamu kena kuasai terms-terms ini. Kena fahami terms-terms ini sebenarnya. So, terma rujukan ini sebenarnya merujuk kepada, iaitu kita kata dalam bahasa Inggeris sebagai kita kata main term reference. Ataupun kita kata sebagai matlamat. Rujukan matlamat utama. So, ini yang dikatakan sebagai rujukan matlamat utama, iaitu dalam Perjanjian Persekutuan 1957. Kenapa ditubuhkan Perjanjian Persekutuan 1957? Sebab matlamat utama dia yang ini. Perjanjian Persekutuan 1957, matlamat utama dia ditubuhkan perjanjian ini supaya membentuk kerajaan persekutuan yang kukuh. Kenapa nak buat Perjanjian Persekutuan 1957? Supaya dapat menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Kenapa nak ditubuhkan Perjanjian Persekutuan 1957? Supaya dapat menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum Melayu. Dan kalau kata
Okey, kalau kita nak mencapai matlamat, okey, terma rujukan ni, okey, macam mana nak dibuat? Macam mana kita nak, nak buat perjanjian persekutuan ini supaya lebih lebih baik. So, okey, parlimen hendaklah mengandungi dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan juga kenapa nak ditubuhkan perjanjian persekutuan? Kerana kewarganegaraan yang sama. Jadi kita nak membentuk sebuah kewarganegaraan yang sama. Ini 5 perkara terma rujukan utama bila mereka buat perjanjian persekutuan 1957. Jadi ini yang dikatakan sebagai, dan inilah dia bangunan Dewan Parlimen. Okey. Jadi Dewan Parlimen ini di mana apakah tujuan bangunan Dewan Parlimen, bangunan parlimen ini? Bangunan parlimen ini ditubuhkan adalah untuk menggubal undang-undang negara. Inilah tempat untuk buat undang-undang. Inilah tempat untuk membuat undang-undang. Okey, boleh faham? Boleh faham eh? So ingat tentang sejarah. Okey, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan iaitu ada 4. Okey, sejarahnya apa? Yang pertama iaitu pada tahun 1877 Majlis Negeri Perak yang menggubal Undang-Undang Negeri pertama. Kemudian pada tahun 1946, okey, iaitu setiap negeri, okey, seperti negeri-negeri Selat, undang-undangnya dibuat oleh Majlis Undangan Negeri. Okey, Negeri Melayu Bersekutu, undang-undangnya dibuat oleh Majlis Persekutuan. Negeri Melayu Tidak Bersekutu, undang-undangnya dibuat oleh Majlis Negeri. Okey, yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu itu menjadi satu perlembagaan. Perjanjian ini, yang mana kandungan perjanjian itu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Dan kemudian pada tahun 1957, iaitu apabila nak ditubuhkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, maka sebuah Suruhanjaya perlembagaan, iaitu Suruhanjaya RIP ditubuhkan, dan dia mengambil melakukan merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 yang disesuaikan dengan model Westminster. Dan inilah yang menjadi asas perlembagaan negara kita sampai sekarang. Jadi inilah dia berkaitan dengan model Westminster. Okey. Baik. So kita dah lihat berkaitan keempat-empat tu. Ada soalan nak tanya tak? Kita tengok tadi tentang sejarah penggubalan perlembagaan. Okey. Sedikit hint macam mana nak ingat tentang sejarah penggubalan ni, cikgu? Okey, mudah saja. Okey, yang pertama kamu ingat tahun-tahun dia. Okey, kamu ingat tahun-tahun saja. Iaitu kamu ingat 1877. Okey, 1877 yang pertama. Kemudian kamu ingat yang kedua iaitu 1946. Okey, yang kedua 1948 dan juga yang ketiga 1957. Ini yang keempat. Bermakna di sini kalau kamu perhatikan, okey, sebenarnya 1877 itu di Negeri Perak. Okey, 1877 Negeri Perak. Okey. Jadi iaitu Majlis Negeri Perak mengubah undang-undang. Kemudian 1946, just ingat, 1946 NNS, NNMB, NNMTB digabungkan menjadi Malaya Union, betul? Menjadi Malaya Union kan? Jadi ingat, 1946 Malaya Union. So Malaya Union ada Negeri Selat, Negeri Melayu Sekutu, Negeri Melayu Tidak Sekutu. So then kamu boleh kembangkan kepada negeri-negeri Selat, Majlis Undangan Negeri yang buat. Negeri Melayu Bersekutu, Majlis Persekutuan. Negeri Melayu Tidak Bersekutu, Majlis Negeri. Kemudian 1948, ingat balik, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi ianya bergantung kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itu perlembagaannya. Perlembagaan dia ialah perjanjian. Dan yang keempat,
iaitu pada 1957, okey, iaitu apabila kita merdeka. Ingat tahun tu, ingat tahun merdeka. So bila kita merdeka, okey, kita punya perlembagaan telah digubal oleh Suruhanjaya RIP atau Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Melayu yang mana telah disesuaikan dengan model Westminster daripada Britain. Baik. So itu tentang perkara-perkara berkaitan dengan sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Dan apakah ciri utama Perlembagaan Persekutuan? Dalam buku Perlembagaan Persekutuan yang cikgu ada seperti ini, okay, ini buku Perlembagaan Persekutuan, okay, yang mana ada banyak tentang undang-undang Perlembagaan Persekutuan. Ciri utama dia ada dua. Dia ada dua karakteristik yang utama, iaitu dia ada ciri-ciri yang diambil daripada tradisional dan juga ada ciri-ciri yang diambil dari modern ataupun dari barat yang moden. So digabungkan kedua-duanya. Digabungkan kedua-duanya, ciri tradisional dan juga ciri moden. So kita lihat hari ini iaitu tentang ciri tradisional. Baik. Ciri tradisional yang pertama dalam Perlembagaan Persekutuan, rupanya dalam Perlembagaan Persekutuan ni ada ciri tradisional, iaitu ciri apa dia cikgu? Iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja. Sebab kalau kita lihat sejak berabad-abad negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Okey. Negeri Melayu memang daripada dulu diperintah secara pemerintahan beraja. So sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Jadi bila negara kita merdeka, macam mana cikgu? Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja ini diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Maknanya dia buatkan dia jadi sesuai. Jadi yang di Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa, kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Maknanya Agong adalah pemerintah tertinggi negara. Dan kuasa yang di Pertuan Agong ni termasuklah kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Dan baginda juga mempunyai kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Jawatan utama negara seperti apa tahu? Okay. Peguam negara itu lantikan yang di Pertuan Agong. Perdana Menteri lantikan yang di Pertuan Agong. Kemudian setiausaha SPRM dan juga setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh yang di Pertuan Agong. So Agong memang ada kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Dan di peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri dan pada baginda lah terletaknya kuasa eksekutif yang dilaksanakan melalui nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Dan raja juga mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta pelantikan jawatan utama negara. So, raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah, memberi penghormatan dan bintang kehormat pada individu yang terpilih. Maknanya, ciri tradisional yang ada ialah kesultanan. Ciri tradisional ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Kenapa dipanggil ciri tradisional, cikgu? Sebab di negara-negara lain tidak ada pemerintahan beraja yang dimasukkan dalam perlembagaan. Tak ada. Itu satu. So dia something yang luar biasa. Dan daripada mana datangnya pemerintahan beraja itu? Sejak turun-temurun. Daripada Kesultanan Melaka sampai sekarang. Jadi sebab itu, bila dimasukkan dalam buku perlembagaan ini,
bila masukkan dalam buku perlembagaan ini, bila kita cek, oh ada tentang Yang di-Pertuan Agong, keutamaan raja. Bermakna raja ni adalah unsur-unsur tradisional. Unsur-unsur yang diambil daripada tradisi kita, turun-temurun. Sebab tu dipanggil ciri tradisional. So itu berkaitan dengan ciri tradisional kesultanan atau pemerintahan beraja. Baik. So cikgu rasa cikgu sempat sehingga